Jadi daripada sudut pandangan Islam, kalau kita nak tahu, kita kena rujuk ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi adakah pakaian itu boleh mencerminkan sesuatu yang bersifat hati seseorang, baik atau tidak baik? Yang pertama sekali perlu kita faham, kebaikan dan keburukan itu boleh dilihat daripada dua perspektif. Yang pertama, perspektif kita sebagai manusia. Yang kedua, perspektif Allah SWT dan Rasulnya. Mungkin apa yang nak kita bicarakan pada hari ini adalah perspektif Allah dan Rasulnya. Lalu kalau kita nak tahu itu, kita merujuk dalam Al-Quran, lalu kita akan dapati beberapa ayat yang memberikan gambaran, yang mana Allah SWT berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalnakum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah diturunkan bagi kamu bulu-bulu apa-apa yang dibuat untuk kamu jadikan pakaian buat kamu. Dan kemudian Allah SWT kata pakaian itu untuk apa? Yuwari sawatikum, iaitu untuk menutup aurat, ataupun disebut juga kalau literalnya kemaluan kamu, ya. Jadi kemudian walibasu taqwa dzalika khair. Kemudian Allah SWT menutup ayat dengan Allah kata dan pakaian takwa adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga pernah mengatakan, Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumu syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan kamu ditipu, diperdayakan oleh syaitan yang berjaya mengeluarkan ibu bapa kamu, iaitu Adam dan Hawa, daripada syurga, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriya sawatihima, yang mana syaitan berjaya dengan trik dia, berjaya menyebabkan pakaian Adam dan Hawa terbuka. Ya, kemudian daripada dua ayat ini jelas kepada kita bahawa Allah SWT memberitahu dengan jelas bahawa syaitan akan menggoda untuk seseorang itu membuka pakaiannya. Lalu bila mana Allah kata syaitan yang akan buat perkara itu dan menggoda, maknanya kalau terbukanya pakaian kita berpakaian seksi sebagai contoh, ia menunjukkan bahawa kita ini ada masalah pada perspektif Allah. Dalam ayat yang pertama Allah juga sebut walibasu taqwa dzalika khair, pakaian takwa adalah yang terbaik. So pakaian takwa itu adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kamu kepada Allah. Baik Ustaz, kita kerap kali dengar bila kita bersembang dengan kawan-kawan ke, si Fulan tu pakai baju seksi tapi hatinya baik, si Fulan tu pakai kerudung tapi perangainya sekian-sekian. Doktor, Ustaz, bagaimana Ustaz boleh komen tentang hati wanita yang begitu pula? Baik, jadi kalau kita nak rujukkan kepada kes yang berlaku tadi dan memang tidak dinafikan ada berlaku, telah saya sebutkan di peringkat awal tadi, kita ada dua sudut pandang. Sudut pandangan yang pertama, pandangan pada pandangan manusia. Pada pandangan manusia, bila mana dia tak kacau orang, bila mana dia tidak mengumpat orang, maka itu baik pada pandangan manusia, baik juga pada pandangan Allah. Maka adakah semestinya menjadi satu benchmark ataupun mesti seorang yang pakaiannya teruk pada pandangan Allah, dia akan teruk dalam semua perkara? Tidak juga. Boleh kita bayangkan di negara-negara yang bukan Islam, ya, mereka walaupun mereka tidak memeyakini kepada Allah SWT dan tidak mempunyai iman, mereka berjaya mengekang gejala rasuah daripada berlaku. Sebab itu kita tengok dalam statistik nombor 1 sampai nombor 28 semua negara bukan Islam. Ini menunjukkan bahawa kebaikan itu disukai oleh semua, walaupun seorang itu mampu bersifat sempurna dalam pemakaiannya ataupun tidak mampu bersifat sempurna dalam pakaiannya, kedua-duanya mempunyai ruang untuk berlaku baik. Cuma kita nak katakan bahawa pakaian tadi ini boleh menentukan kamu telah melaksanakan salah satu di antara tugas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Macamlah dia berpakaian tutup aurat, kemudian dia tidak solat. So ada mungkin begitu, maka dia telah buat satu pahala, buat satu dosa. Kalau dia tak tutup aurat tapi dia solat, dia sudah melakukan masalah dosa dari sudut tutup auratnya tidak, tapi dia sudah mendapat pahala kerana melakukan solat. So ia boleh berlaku. Jadi soalan tadi ada nak mengaitkan di antara hati dan pakaian luaran. Jadi adakah boleh kita buat, ada orang kata don't judge its cover, don't judge the book by its cover. Tetapi pandangan itu sebenarnya kalau dilihat dan dinilai daripada hukum Islam mungkin tak berapa tepat. Ada setengah keadaannya mungkin boleh kita akui. Tapi dalam Islam, daripada luaran itu kita sebenarnya boleh menggambarkan apa yang di dalam. Ya, kalau satu rumah kat luar rumahnya bersepah, dalamnya kemungkinan besar pun sepah jugalah. Ada juga kemungkinan tak bersepah. Jadi ini kalau nak tengok dalilnya, Nabi pernah berkata, ala ketahuilah inna fi jasad, ketahuilah bahawa dalam tubuh anak Adam ada satu ketul daging, idza saluha saluhal jasadu kulluh, bila mana baiklah luarannya, jasadnya, wa idza fasada fasadal jasadu kulluh, bila buruk buruklah seluruhnya. Lalu kita nak tunjukkan bahawa ada kaitan dalam dengan luaran.
Ya, begitu juga dengan pakar-pakar motivasi. Kalau kita think big, kalau kita positively, kita melihat sesuatu positively, apa yang negatif pun kita anggap positif, kita akan mewujudkan suatu keyakinan diri yang sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya dalam memberi cerminan kepada luar. Maka oleh kerana itulah kita nak mengatakan bahawa dalam Islam, dalaman, pakaian luaran sebenarnya boleh mencerminkan tapi tidaklah 100%. Baik Ustaz, tapi macam mana kita nak tahu yang diri kita ni benar-benar ikhlas, Ustaz? Apakah antara tanda-tanda yang boleh kita rasakan sebagai bila kita buat perkara itu ikhlas, orang kata? Baik, dari sudut keikhlasan ni, Islam, Allah SWT memang menginginkan keikhlasan buat daripada kita. Sebagaimana banyak dalam nas-nas yang menunjukkan bahawa kebaikan seseorang itu, ada seorang sahabat seorang lelaki yang dia pergi perang, tetapi akhirnya bila mana dia cedera, dia tak sanggup menanggung kesakitan, dia bunuh diri. Lalu Nabi SAW pun mengatakan dia tempatnya di dalam neraka. Walaupun luarannya kelihatan seorang pejuang, tapi sebenarnya dia seorang ahli neraka. Maka oleh kerana itu, macam mana kita nak pastikan ikhlas? Maka ikhlas adalah satu perkara yang sangat rumit, tapi dia mesti dimulakan. Mulakan itu adalah dengan kita buat juga, walaupun kita rasa ini kerana orang, kerana nak tunjuk kat orang. Kita buat juga kerana syaitan punya kunci awal untuk menghalang kita. Dia akan mengatakan kamu buat tak ikhlas, baik kamu tak payah buat. Sebenarnya itu adalah worse, lagi teruk. Dari sudut nak menjaga keikhlasan, kita ambil satu pepatah Melayu, alah bisa tegal biasa. So bila kita dah biasa solat 5 waktu, pada mungkin kalau kita tak pernah solat 5 waktu, tiba-tiba kita solat, kita rasa macam hebat sangat, macam wali berjalan puasa terbang atas angin. Tapi bila mana kita dah selalu buat, kita rasa sangat biasa dan tak ada special. Begitu juga solat tahajud, begitu juga dengan tutup aurat. Maka itu yang perlu kita lakukan. Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan yang cukup licik sekali. Silakan Ustaz. Baik, dari sudut Islam memang benar apa kita ada dosa, ada pahala, dan tak ada siapa yang tak ada dosa dalam dunia ni. Nabi Muhammad SAW saja yang maksum. Malah Nabi pun pernah sebutkan bahawa kalau kamu laulam tudnibu la dhahaballahu biqaumin yadhibun fayastaghfirullah faghfarallahu lahum. Kalau kamu tak ada dosa, kamu boleh jadi tak ada dosa, Allah akan bawakan satu kaum yang berdosa dan minta ampun. Lalu kita memang berdosa, dan kita juga bila berdosa bukan terus ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Kita akan ditimbang oleh Allah berat mana dosa ke pahala, masih ada peluang untuk taubat. Dan oleh kerana itu kita nak katakan memang betul kita ni buat satu dosa, ada satu titik hitam, Nabi kata. Dan selagi mana kita tak memadamkan titik hitam itu yang bahaya. Itu yang kita nak katakan kepada wanita di luar sana yang baik hati mereka, yang tidak kacau orang, yang tidak merompak orang, yang tidak dengki ke orang, tapi mereka tidak menutup aurat. Ia satu perkara yang simpati. Sebab apa? Sebab bila mana tidak menutup aurat, selagi mana lelaki di luar sana melihat aurat dan terkagum dengan aurat wanita ini, maka dalam satu hadis kata, man sanna sunnatan sayyi'ah kana alaihi wazruha wa wizru man amila biha la yanqusa min auzariha syai'a. Sesiapa di antara seseorang mempelopori sesuatu dosa, lalu orang nampak dosa dia, orang ikut dosa dia, maka orang tu dapat dosa dan dia pun dapat dosa. Kita bimbang wanita yang terdedah auratnya ini, maka dia dapat dosa daripada orang lihat. Kalau laki satu orang tengok, laki tu dapat satu dosa, yang dilihat dapat 2 dosa. Kalau 100 orang lelaki tengok, seorang satu lelaki ni, perempuan ni dapat kali 100. Maka oleh kerana itu kita bimbang. Allah SWT telah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau kamu dalam hati kamu ada satu penyakit dan kamu biarkan dia, kamu tidak bertaubat, kamu membiarkan dia, kamu merasa bangga dengannya, malah kamu merasakan ia sebagai satu perkara yang enteng, maka Allah akan menjadikan hati kamu lagi bernanah, lagi bermasalah. Berkenaan dengan kita mengatakan beralasan belum sampai seru dan seumpamanya, ini perkara biasa yang selalu kita dengar. Tapi dari sudut apa yang kita nak adalah kita sentiasa nak memberikan nasihat. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita, walaupun kuburan lain-lain, tetapi kita bila kita meninggal, kita mesti nak minta tolong orang untuk mensolatkan jenazah kita, bawa kita ke kubur, mengkafankan kita dan seumpamanya. Lalu tidak menjadi satu kesalahan bagi semua orang lain. Malah itu dituntut oleh Islam untuk membantu kita, menasihatkan kita agar kita dapat berubah. Take it positively. Kita ambilnya sebagai satu perkara yang positif, kerana mereka kasihkan kita, bukan bencikan kita. Sebenarnya mereka nakkan kita selamat di akhirat, bukan sekadar di dunia, nampak cantik di akhirat, bukan cantik di dunia. Kerana telah pun Allah SWT tawarkan bagi wanita yang berjaya menahan auratnya daripada ditonton dan diratahi oleh mata-mata lelaki, yang mana Allah kata dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a fawaja'alnahunna abkara urban atraba. Kami akan bangkitkan mereka nanti dalam keadaan di akhirat sebagai seorang bidadari yang paling indah dan paling cantik, yang kami akan ubahkan kecacatan kulit, ke wajah, ke semuanya menjadi muda, remaja dan seumpamanya. Jadi kita nak beritahu
belum sampai waktu adalah satu alasan dan cocokan iblis untuk menjauhkan kita daripada boleh berubah sama sekali. Saya kira itu adalah satu cara pengurusan hati sendiri yang sangat baik. Iaitulah apabila kita melihat seorang yang menutup aurat ataupun kita sendiri yang menutup aurat atau kita melihat seseorang yang tidak menutup aurat, kita yang pertama yang perlu kita jaga diri kita sendiri. Yang pertama kemungkinan akan datang dalam hati kita, aku lebih baik daripada kamu kerana aku menutup aurat, kamu tidak menutup aurat. Padahal kemungkinan orang yang tidak menutup aurat itu ada kemungkinan yang besar juga menunaikan ibadah yang lain dalam keadaan yang lebih baik daripada orang yang menutup aurat. Ya. Jadi kita perlu ingat bahawa Nabi SAW ada menyebutkan innar rajula la ya'mal amala ahlil jannah fi ma yabdu linnas wa innahu lamin ahlin nar. Ya, Nabi kata ada seseorang lelaki dan seorang wanita yang di dunia ni dia kelihatan oleh mata-mata manusia dia sedang buat amalan-amalan ahli syurga. Dia baca Quran, dia tutup aurat bagus, tetapi akhirnya dia menjadi ahli neraka. Dan Nabi juga menyebut dalam hadis yang ini wa inna rajulan la ya'mal amala ahlin nar. Ada juga lelaki dan wanita yang kelihatan di dunia ini dia buat perkara-perkara yang melayakkan dia ke neraka. Wa innahu lamin ahli jannah, tapi dia menjadi ahli syurga. Jadi ini adalah yang penting ya, bukan kita nak mengatakan jangan kita pelekehkan orang yang menutup aurat kerana kita boleh kata kamu tak janji juga syurga. No. Itu adalah kunci-kunci untuk mendapatkan hidayah ke seterusnya. Sebab kita macam kereta lah, macam kereta yang mana kita bila nak berjalan kereta tu kita kena pastikan semua dalam kereta tu bagus dan boleh melancarkan kelancaran kereta. Lalu ini adalah tuntutan melakukan amal soleh. Lagi banyak amal soleh kita, lagi banyak peluang untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi kata 3 kali kepada sahabat, al-amal bi khawatimih. Amal kamu adalah berdasarkan akhir kamu bagaimana. Walaupun orang nampak kamu baik tapi akhir kamu tidak baik, kamu tetap tidak baik. So yang penting macam yang puan tadi yang mencadangkan, iaitulah kita muhasabah diri. Kita sentiasa minta tuntutan ataupun kita menuntut daripada Allah, kita minta daripada Allah untuk istiqamah. Istiqamah maknanya berterusanlah kita dalam hidayah ini supaya kita tidak menyeleweng. Baik Ustaz, ada satu lagi persoalan di Facebook. Assalamualaikum, daripada Atikah Yusof. Dia kata tidak semua wanita kita dapat menilai hatinya dengan melihat luaran saja. Bagaimana Ustaz cara yang terbaik untuk kita menegur dan menasihati golongan wanita yang sebelum ini menutup aurat tetapi dibuka auratnya hanya kerana seorang lelaki, Ustaz? Baik. Jadi soalan yang mungkin agak sukar juga untuk one size fit all. Kita nak kata mungkin tidak ada satu cara yang fit semua orang. Mungkin satu orang cara berbeza-beza. Tapi cara yang paling berkesan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, inna hadha din rifq, ataupun inna hadha din matinun fa'awghil fihi birrifq. Agama ini memang memerlukan kemantapan. Dan bila mana kamu nak mengajak orang kepadanya, ajaklah terlebih dahulu dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Cara yang lembut antaranya bukan cakap baik lembut, bukan semestinya itu. Cara yang lembut yang pertama adalah menjalinkan hubungan kekeluargaan, rakan dan persahabatan. Jadi bila seorang sahabat menegur seorang sahabat ataupun memberikan nasihat kepada seorang sahabat, dia lebih mudah. Bila mana dia dah rasa ada ikatan sebagai seorang friend, dia akan rasa lebih mudah. Jadi itu yang perlu kita buat. Jadi saya yakin, saya tahu bahawa ramai orang yang berjilbab, yang menutup aurat, bertudung labuh, mungkin berjubah, merasakan sukar untuk berkawan dengan wanita-wanita yang tidak menutup aurat sebab mereka mungkin roh mereka tidak kena tau. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis Al-Bukhari, al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa talaf wa ma tanakara talaf. Roh kita ni dia ada macam magnet ya, macam saudara Amin dia ada magnet ya, magnet diri kan. So dia ada magnet. Orang baik dia akan magnet pada orang baik. Orang yang tidak baik dia akan magnet. Bila bertembung dia akan menolak. Tapi maknanya seorang yang betul-betul ingin mendapatkan pulangan yang baik di sisi Allah, iaitulah mengajak kepada kebaikan, dia kena pecahkan magnet itu untuk dia masuk sikit-sikit dalam keadaan merapatinya. Baik, tapi Ustaz kalau kita nak menegur orang ni pun kita perlu ada juga ilmu sedikit supaya tak terkena kat batang hidung sendiri pula kan lepas kita tegur tu. Baik Ustaz, ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Puan, siapa di sana? Saya Puan Siti dari Negeri Sembilan. Puan Siti, silakan Puan bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni nak bertanya macam mana pula situasi di mana suami yang berelakan isteri yang tidak menutup aurat. Macam mana kita nak tegur?
Okey. Baik Ustaz. Baik Puan, itu saja. Isteri tidak menutup aurat, tapi suami macam seolah-olah merelakan. Baik, terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi dalam bab ini Nabi SAW sebut kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah orang yang bertanggungjawab dan bertanggungjawab di atas siapa yang di bawah bimbingannya. Lalu seorang suami bila mana isteri tidak menutup aurat, dia wajib untuk mendidik dan mentarbiah mengikut cara yang terbaik. Sebagaimana Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada isteri kamu. Tu janganlah mendidik dia dengan cara melempang dia ataupun menghina dia, tuqabbih. Nabi kata bila didik isteri, wala tuqabbiha, jangan kamu mencerca dia, menghina dia, mengatakan dia hudur, dia obesiti dan seumpamanya. Lalu kamu kena didik dia supaya menutup aurat, kerana ini adalah satu perkara yang besar. Nabi pernah menyebutkan bahawa orang yang tidak ataupun suami yang membiarkan aurat isterinya diratah oleh mata-mata lelaki bukan mahramnya adalah orang yang dayuth. 3 kumpulan yang tak akan masuk syurga Nabi kata, 2 di antaranya kita skip sekejap, kita pergi yang ketiga, iaitulah ad-dayuth yang ditafsirkan oleh para ulama macam saya sebut tadi. Yang pertama, membiarkan isteri dia bergaul bebas sampai berzina dengan lelaki di luar dan dia takut untuk tegur kerana kononnya sayang. Yang kedua, iaitulah yang membiarkan aurat isterinya dilihat dan dia membiarkan dan tidak mau menegur kerana sayang ataupun takut. Tapi Ustaz, kalau keadaan macam tu, si isteri boleh tidak mengikut larangan suami sebab ia bertentangan dengan agama Islam. Bermakna isteri boleh cakap, I nak pakai sebab ini adalah kewajipan. Yes. Kalau tadi soalan tadi dikatakan suami tak kisah. Jadi kalau suami pula yang minta tidak menutup aurat, maka di situ la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada satu taatan kepada makhluk dalam perkara yang membawa kemaksiatan kepada Allah. Lalu ketika itu boleh untuk kita terus dengan menutup aurat dan tidak ada konsep derhaka dalam bab ini. Baik. Ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Oh, terputus sikit. Tak apa. Ustaz, bagaimana pula dengan wanita yang kan banyak kita tengok di dada-dada akhbar sekarang ni, wanita berkerudung tetapi berselindung di sebalik kebaikan. Bermakna mereka melakukan lebih kejahatan daripada kebaikan itu sendiri, Ustaz. Baik. Pendek, Ustaz. Baik, jadi dari sudut wanita yang bertudung ataupun berjubah ataupun apa sahaja yang nampak kelihatan baik tetapi melakukan kejahatan, perlu kita yang pertama sekali, mereka juga manusia. Mereka juga manusia dan mereka juga berpeluang untuk taubat. Macamlah kalau kita tidak berkerudung dan tidak menutup aurat, kita juga berpeluang bertaubat. Sebagaimana Nabi kata, setiap kamu ada peluang bertaubat malam yugharir, selagi mana kamu belum berada di kerongkong. So oleh kerana itu, mereka melakukan kesalahan, tidak boleh kita merasakan generalisasikan dia kepada semua jenis wanita. At least mereka sudah buat satu tuntutan yang kita tak mampu buat. Kalau kita tak menutup aurat, mereka dah tutup aurat. Cuma mereka gagal menahan nafsu mereka pada ketika itu dan kita mampu menahan nafsu kita, kita bagus di sudut itu. Tapi kita bila buat satu kebaikan, kita jangan salahkan orang yang buat kebaikan yang lain kemudian dia melakukan kejahatan. Sebabnya itu adalah juga satu kejahatan meremehkan kebaikan orang. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum saya menutup segmen Dunia Muslimah ini, Ustaz, silakan kesimpulan pendek daripada Ustaz. Baik, kesimpulan yang saya boleh berikan, sekali lagi kita menghadapi banyak cabaran bila mana hari ini kita dimomokkan dengan dunia fashion dan hiburan yang menayangkan kecantikan fizikal dan mengignore dan melalaikan kecantikan dalaman, iaitulah kerohanian kepada Allah. Tetapi bila mana kita mengajak mereka ini kepada Allah SWT dengan kita beritahu kena pakai begini, mereka kita polish, moral polish yang tidak dikehendaki, busy body yang tidak dikehendaki. Sebenarnya kita sayang kepada mereka, dan bila mana mereka ini kebanyakannya orang yang berharta, mereka maka akan tidak mengindahkan. Ingatlah Nabi Allah SWT dia menyebutkan sebagai satu amaran, an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Ada orang yang mempunyai banyak harta, kedudukan dan pangkat, bila kita beritahu kebaikan mereka kata, nampak orang-orang ni dah mula mengajak kepada benda-benda outdated dan kuno. Nauzubillah min dzalik.